Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maksudnya, oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang yang beriman, lelaki dan perempuan, dan ingatlah Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat kelak. Surah Muhammad ayat yang ke-19. Hari ini adalah sambungan kepada tauhid dalam ibadah dan doa. Dan juga perbincangan kita kali ini adalah makna kalimah tauhid, makna syahadah. Dan dia akan dibincangkan makna-makna yang berkaitan dengan syahadah, makna la ilaha illallah, kalimah tauhid, dan termasuk juga Muhammadur Rasulullah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah nak memberitahu tentang perkara yang penting kita kena tahu. Sebab itulah ayat yang disebutkan sini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, yakni hendaklah kamu memiliki ilmu, kena tahu ilmu pengetahuan tentang ini, iaitu apa? La ilaha illallah. Maka dengan ayat inilah perbincangan kita hari ini untuk dibincangkan kalimah syahadah supaya dapat diperbetulkan dan dapat diingat baliknya bagi sesiapa yang sudah tahu, dapat diingatkan balik, diperingat balik tentang la ilaha illallah. Makna kalimah syahadah. Ketahuilah dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dua kalimah ataupun dipanggil dua kalimah syahadah. Bagi sesiapa yang menyebut kalimah ini, maka secara zahirnya dia sudah menjadi Islam. Bila dia menyebut kalimah, dua kalimah persaksian ini, ataupun kita panggil dua kalimah syahadah. Mana dia sudah Islam, pegangan dia tu sudah Islam secara zahir bila dia mengucapkan ini sebagai kata persaksian. Cumanya masalah di kalangan kita masyarakat Islam adalah kita dilahirkan sebagai orang Islam. Bukan masalah sebenarnya, tetapi jadi masalah kepada anak cucu. Kita Islam, tetapi anak cucu kita macam mana?
Mereka dilahirkan hasil daripada zuriat kita, dia itu Islam. Dan termasuklah kita sekarang ini, kebanyakannya masyarakat Islam yang terlahir daripada ibu bapa mereka yang Islam. Maka bila sudah Islam, saya pernah jumpa beberapa orang yang mana tanya 2 kalimah syahadah pun dia tak tahu. Tak usahlah kita nak tanya lagi apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tanya 2 kalimah syahadah, dia kata astagfirullah. Jadi dia tak tahu apa itu kalimah syahadah. Sebab saya biasanya temuduga pelajar nak masuk. Jadi kadang-kadang saya adanya soalan dalam temuduga untuk masuk kelas alim ataupun tahfiz. Kita akan tanyanya, biasa soalan akan tanyanya, cuba mengucap kalimah syahadah. Jadi dia tak tahu. Dan bila dia tak tahu, ini di kalangan masyarakat Islam yang sudah celek nak hantar anak dia tu belajar agama, tetapi kalimah syahadah tu tak tahu. Maka atas dasar benda ni lah juga saya mengajar di sini nak memberitahu mafhum tentang makna kalimah syahadah ini, supaya serba sedikit yang saya beritahu ini dapat jelas maksud sebenar ucapan syahadah kita. Maka mula-mula sekali adalah syahadah. Syahadah tu saya nak beritahu secara ringkas saja. Syahadah kita kena tahu, bila sebut kata syahadah, syahadah itu dengan mana persaksian. Bila kata persaksian, itu adalah satu ucapan yang berdasarkan dengan pengetahuan dan juga keyakinan, dan mengetahui perkara itu tu benar. Maka sebab itulah dia mengadakan persaksian. Seperti mana kalau kita kata satu orang itu bersaksi, saya saksi dia mencuri. Bila kita kata kita saksi dia mencuri, mana secara zahir kita sudah mengetahui ilmu dengan apa cara sekalipun, dengan melihat ke, dengan mendengar ke, ataupun apa saja yang kita tahu, dapat tahu, yang mana dia mencuri. Biasanya kita tengoklah dia mencuri. Kita tengok lagi, kita dengar lagi, dia sedang mencuri. Maka kita pun bila polis tanya, kita kata saksi, saya jadi saksi, dia ini mencuri. Saya menyaksikan dia ini mencuri. Maka bila dia mencuri, itu saya mendakwa dia itu atas dasar keyakinan saya lihat dia. Maka bila polis tu tanya, ataupun pihak mahkamah tanya, hakim tanya, adakah awak tengok sendiri dia mencuri? Ya, saya melihat sendiri dia mencuri. Maka ini adalah hujah yang kuat persaksian kita. Manakala sekiranya berlaku sebaliknya, kita mendakwa satu orang mencuri, kita mendakwa dia itu mencuri, dan kita kata kita ni sebagai saksi. Bila ditanya oleh polis ataupun hakim, kamu melihat ke? Macam mana kamu tahu dia mencuri? Kamu ada bukti apa? Kamu menyaksikan ke? Jadi dia pun berkata, saya rasa dia mencuri. Polis, saya rasa dia mencuri. Awak tengok sendiri ke? Tak. Maka sini ilmu dia tidak yakin. Ilmu dia adalah hanya bentuk sangkaan. Bila bentuk sangkaan, dia tak sesuai untuk menjadikan saksi. Dan dia sebenar sekali bukan saksi. Maka saksi, bila saja kita kata ini maksud saksi, maka bila kita mengucapkan persaksian bahawasanya tidak ada ilah melainkan Allah, Muhammad itu utusan Allah,
Rasulullah, maka kita bersaksi atas keyakinan kita. Dan kita bersaksi dengan mengucap. Bila kata bersaksi, tak akan jadi saksi kalau tak mengucapkan. Kita senyap gitu tak akan panggil saksi. Hakim tak panggil kita, orang tak panggil kita. Kita pun tidak bangun untuk memberitahu kita ni saksi. Maka itu bukan saksi. Saksi mesti orang yang juru saksi itu memberitahu. Saya saksi. Maka inilah bila kita mengucapkan persaksian, maka mestilah berdasarkan dengan ilmu. Maka seperti mana ayat yang saya dah baca tadi, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah. Mana perintah di dalam Al-Quran memberitahu la ilaha illallah. Dan kerana la ilaha illallah, golongan musyrikin di zaman Nabi SAW dahulu tolak Nabi. Kaum kerabat Nabi yang baik dengan Nabi, yang sanjung Nabi sebelum pada ni, mereka pun juga tolak Nabi. Jadi di kalangan kaum kerabat Nabi sendiri dan juganya kaum Nabi di Mekah dahulu menolak Nabi, kecuali segelintir saja di kalangan sahabat-sahabat yang mana berlakulah hijrah ke Madinah kemudiannya, selepas lebih kurang 10 tahun. Tapi sebelum daripada itu, Nabi SAW berdakwah di Mekah. Dakwah dia adalah dakwah tauhid, la ilaha illallah. Tetapi dia ditentang. Soalannya, kenapa ditentang? Adakah masyarakat musyrikin masa ketika itu tidak percaya Allah Ta'ala itu yang berkuasa? Tidak percaya bahawasanya Allah Ta'ala itu yang mencipta manusia? Tidak. Mereka golongan musyrikin bahkan sudah biasa menamakan anak mereka Abdullah. Menamakan anak mereka tu Abdullah tu sudah menjadi kebiasaan di kalangan kaum musyrikin pada ketika itu. Sehingga kan ayah Nabi SAW pun sendiri nama Abdullah. Dan Abdullah itu sudah menjadi kebiasaan bernama Abdullah. Maka itu isyarat di kalangan kaum musyrikin hari itu biasa saja mereka itu mengetahui bahawasanya Allah itu berkuasa. Dan mereka yakin Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala yang mencipta. Cuma tidaklah sampai kepercayaan yang sebenar, yang sempurna seperti mana seorang Islam. Tetapi adalah juga kepercayaan mereka Tuhan dia tu Allah. Maka kalau sekadar Tuhan dia Allah, la ilaha illallah, maka ini tak sampai maksud untuk musyrikin marah pada Nabi. Tak sampai maksud musyrikin perambat Nabi sehingga sampai tahap nak bunuh Nabi. Nabi ditentang kerana la ilaha illallah. Kita kena ingat, kerana la ilaha illallah. Itu yang utama. Jadi kita kena tahu apakah maksud yang disampaikan oleh Nabi SAW yang menyebut la ilaha illallah sehingga kan kaum kerabat dia sendiri sanggup bermusuh dengan dia. Sanggup bermusuh dengan Nabi SAW. Dan juga kaum-kaumnya, penduduk Mekah, sanggupnya bermusuhan dengan Nabi Muhammad SAW pada ketika itu. Padahal seruan itu adalah la ilaha illallah. Maka sinilah yang kita nak bincangkan, yang mana masalah ini juga akan berlaku sama di kalangan masyarakat Islam. Kita kena tahu sejarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka itu daripada keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bina Kaabah, baiki Kaabah, sehingga kan lama kelamaan berlakunya syirik pada Allah Ta'ala. Di mana? Di Mekah sendiri. Sehingga kan di Kaabah itu ada beratusnya berhala.
Bukan sikit-sikit berhala. Kalau kita tengok tempat kita sekarang ni, sikit-sikit je berhala. Di Kaabah tu sendiri penuh dengan berhala. Di Safa, di Marwah adanya berhala. Di kawasan-kawasan tempat masyairillah semua adanya berhala-berhala. Padahal mereka ni hasil daripada keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Sampailah kepada pokok Arab itu dan mereka itu tolaknya la ilaha illallah. Sampai pada masa dia mereka menolak la ilaha illallah. Maka kenapakah mereka menolak la ilaha illallah? Maka sinilah yang kita nak kena tahu apa makna la ilaha illallah. Takut kita sendiri pun sebagai masyarakat Islam takut jadi sama dengan musyrikin Mekah, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab la ilaha illallah sebenarnya dalam bahasa Arab. Bila dalam bahasa Arab ini bukan dalam bahasa Melayu, maka kita kena tahu mafhum dia, maksudnya, penjelasannya dalam bahasa Melayu. Barulah kita jelas apa makna la ilaha illallah yang kita ucap syahadah itu. Maka perkataan dia la ilaha illallah, satu lagi Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Saya hanya terjemah ilah saja sini sebab kita nak bincang. Kita nak bincang. Jadi iaitu la ilaha, tidak ada ilah, itu maksud dia tidak ada yang layak disembah. La ilaha, tidak ada yang layak disembah. Dan kalau kita tengok dalam terjemahan pun semua menyebut dengan semakna dengan ini. Dan kalau kita tengok daripada kitab-kitab tafsir pun semua menyebut la ilaha illallah dengan makna la ma'bud, la ma'lu. Itu yang disembah. Yang disembah, yang dijadikan Tuhan. Dua perkara. Yang dijadikan Tuhan makna dialah sebagai tempat rujukan, tempat yang dijadikan Tuhan dia. Dan satu lagi dengan jelas makna dia, ma'lu situ dengan makna ma'bud, iaitu yang disembah. Maka tidak ada yang layak disembah. Kenapa disebut layak di situ? Kerana yang adanya perkataan la tadi. Sebab la situ menafikan kelayakan kepada semua sembahan-sembahan. Maka sebab tu diterjemahnya tiada yang layak disembah. Tiada yang layak disembah. Bukan tiada tiada sembahan semata-mata. Tidak ada yang layak. Tak ada satu pun yang layak. Yang dijadikan Tuhan, yang disembahkan dia. Sembah tu maknanya ibadah. Dibuat ibadah kepadanya. Malaikat Allah. Maka berarti penafian kelayakan dan penolakan, dua perkara. Penafian kelayakan dan penolakan seluruh sembahan yang berbentuk amalan ibadah dan doa kepada selain Allah Ta'ala. Itu makna la ilaha. Mana dua perkara yang perlu kita faham daripada perkataan, iaitu penafian kelayakan, satu lagi bentuk penolakan seluruh sembahan yang dalam bentuk amal ibadah. Sebab sembahan ni adalah amal ibadah, bentuk ibadah. Dipanggil ta'abbud, mempersembahkan. Amalan ibadah, bila sebut kata ibadah, saya sudah huraikan sebelum pada ini. Bila sebut kata ibadah, saya sengaja sebut doa kerana apa saja perkataan ibadah, kalau di dalam Al-Quran ataupun juga di dalam hadis, makna dia adalah dua, iaitu ibadah dan juga doa. Ibadah itu adalah umum, doa itu adalah khusus, perkhususan. Kenapa sebut pasal perkhususan? Doa pun ibadah juga sebenarnya kali. Tetapi yang ramai orang syirik kerana doa. Kebanyakan orang syirik kerana doa. Kebanyakan doa. Sebab kalau dia nak buat ibadah pun kerana dia nak doa. Nak selesaikan hajat dia. Nak mintanya pertolongan.
bantuan daripada apa yang dia nak adalah. Mana yang tauhid kepada Allah Ta'ala, yang syirik yang selain pada Allah Ta'ala. Maka ini adalah bentuk penafian, penolakan, penafian kelayakan dan penolakan seluruh sembahan yang berbentuk amal ibadah dan doa kepada selain pada Allah Ta'ala. Sini saya nak terangkan ilah. Ilah ni adalah satu perkataan yang membawa maksud dua. Sebab dia kata sifat. Bila kata sifat, dia membawa makna dua. Satu dengan makna isim fa'il, satu dengan makna isim maf'ul. Isim fa'il nanti saya terangkan selepas pada ni. Tapi yang disentuhkan di sini adalah dengan makna isim maf'ul. Apa makna isim maf'ul? Isim maf'ul itu dengan makna ma'bud. Ma'bud tu adalah sirah isim maf'ul. Bila isim maf'ul dengan makna dia yang disembah, disembah. Manakala isim fa'il, biasa orang terjemahankan khaliq yang mencipta, qadir yang berkuasa, malik yang berkuasa, kuasa milik dan seumpamanya. Boleh juga nak diterjemahkan gini, tetapi sini saya nak sentuh mula-mula adalah dia dengan makna ma'bud ataupun ma'luh. Iaitu maksud dia adalah sama, ma'luh dengan ma'bud itu makna dia sama je, iaitu yang disembah, yang dibuat ibadah padanya. Cuma bagi setengah manusia di kalangan masyarakat awam lah, dan kadang-kadang juga alim ulama pun juga kadang-kadang terlepas pandang, kerana dia mungkin kerana dia tu Islam juga, nak cakap pun dengan orang Islam juga, maka dia terlepas pandang nak menghuraikan. Jadi dia menghuraikan dengan hanya sirah isim fa'il saja. Maka dia pun terjemahkan Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Qadir, itu yang berkuasa, yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka gini sajalah terjemahannya, yang kaya, Samad, dengan semua sekali lah, bentuk-bentuk sifat Allah. Maka kalau dia sebut gitu, maka hanya perkhususan kepada sifat Allah Ta'ala, tidak dinafikan sembahan. Takut silap faham, tidak menafikan sembahan. Yang berkuasa, tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Maka dalam gambaran pemikiran, boleh juga kata, tapi yang selain pada Allah Ta'ala, walaupun dia kurang berkuasa, kita boleh minta doa dengan dia. Kita boleh buat ibadah juga dengan dia. Cari dengan wali-wali mana-mana. Kita mohon doa pertolongan ke minta kepada dia. Takkan tak boleh sikit-sikit mereka ni pun ahlullah juga. Waliullah pula. Jadi takkan tak boleh. Maka sinilah kekeliruan ataupun syubhah yang berlaku. Kerana silap faham makna ilah tadi. Yang mana ilah itu hanya disentuh apa yang Allah Ta'ala laksanakan kepada makhluk. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada makhluk. Kalau diterjemahkan dengan ma'bud, apa yang hamba kepada Allah. Kalau diterjemahkan dengan sirah isim fa'il, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba, kepada makhluk. Maka ini akan jadi rasa sedap. Sebab tu kalau golongan musyrikin Mekah itu, kalau setakat benda ni yang cakap, tak ada siapa dia nak marah Nabi. Sebab tu mereka tu marah Nabi kerana menolak sembahan. Menolak situ adalah menolak sembahan yang selain pada Allah Ta'ala. Maka marahlah di kalangan kaum kerabat Nabi. Kaum musyrikin ketika itu marah. Kenapa? Kerana Nabi SAW menolak sembahan mereka. Bukan hanya
bukan hanya menolak yang berkuasa, sebab mereka ni mengetahui. Sebab tu dalam Al-Quran ada kata la yaqulunallah man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka berkata Allah. Pasti mereka berkata Allah. Siapa yang cipta langit dan bumi, mereka semua sekali akan kata Allah. Maka akidah di kalangan musyrikin Mekah ketika itu, kalau sekadar nak kata Allah Ta'ala yang mencipta langit dengan bumi, mereka tak marah pun. Yang mereka marah pada Nabi, yang menolak membakar Nabi sehingga sanggup bunuh Nabi, sanggup berperang dengan Nabi, kerana penafian ini adalah penafian sembahan. Maka kalau sesiapa pun nak terjemah hanya bentuk Allah Ta'ala yang berkuasa saja, tak menjadi salah. Secara mutlak gitu tak jadi salah. Tetapi di kalangan orang yang mendengar ataupun orang yang membaca itu pun mungkin dia tak jelas. Macam saya kata tadi lah, orang yang mari jumpa saya, temu duga, saya suruh ucap kalimah syahadah pun dia tak tahu. Kita tak usah kata lah orang yang dah belajar tu, tak usah kata. Ni orang yang di kalangan pelajar-pelajar yang sudahnya umur belasan tahun daripada keluarga Islam, maknanya tidak diajar Islam di dalam keluarga dia. Sehingga kan di rumah, di madrasah, mengucap kalimah syahadah pun tak tahu. Bila dia mengucap kalimah syahadah pun tak tahu, bila masa dia Islam? Soalannya, bila masa dia Islam? Dia nak Islam macam mana kalau dia tidak mengucap kalimah syahadah? Bunyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam itu, terbinanya Islam itu dengan 5 perkara kan? Syahadati alla ilaha illallah. Yang mana yang mula-mula adalah syahadah, persaksian bahawa la ilaha illallah. Dan juga wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini persaksian ini yang kena ada sebagai satu orang Islam. Kemudian baru kita titik beratkan tentang amal dia, iaitu solat, puasa, zakat, haji, yang selepas pada tu. Tetapi yang paling penting adalah syahadat la ilaha illallah. Maka soalannya, macam mana dia solat, syahadah dia tak tahu. Macam mana dia puasa, syahadah dia tak tahu. Ya. Jadi benda gini adalah serius, masalah yang serius. Bukan masalah yang biasa-biasa. Maknanya di kalangan masyarakat ambil bermudah-mudahan dalam perkara ni, dalam bab persaksian, dalam bab syahadah. Maka sini, kalau yang mengatakan hanya bentuk Allah Ta'ala yang memberi pada makhluk, maka terjemahan dia biasa, terjemahan dia adalah tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, mereka akan terjemah tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan ni maknanya yang bahasa dalam bahasa Melayu lah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Terjemah gini sebenarnya kali tak salah. Tak salah pun. Tiada Tuhan melainkan Allah. Salah ke? Secara zahir gini tak salah. Tak salah, tetapi boleh silap faham. Tak salah. Tapi silap faham mungkin berlaku. Bagi siapa? Bagi di kalangan orang-orang yang masih lagi tak terdedah dengan pengetahuan la ilaha illallah. Mereka ini orang-orang yang tidak terdedah dengan tauhid. Kalau sekadar kita kata pada dia, beritahu pada dia la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, boleh jadi dia silap faham. Sebab tu tak pelik kita tengok yang buat amalan-amalan yang syirik contohnya. Kira-kiranya mereka ni kalau kita tengok pemakaian dia lebay-lebay juga. Dengan pakai kopiahnya, dengan pakai jubahnya, apanya dia pakai. Tetapi syirik pada Allah Ta'ala. Kita tengok golongan-golongan yang sesat, dengan pemakaian dia nampak Islamik dah. Tetapi la ilaha illallah ni macam tak tahu langsung. Dan mereka ni kalau kita tanya dia, cuba kamu mengucap kalimah syahadah, dia sebut mudah je, dengan lancar je dia sebut la ilaha illallah. Tiada ada Tuhan melainkan Allah yang dia faham. Maka sinilah nak disentuh perkara yang mungkin boleh berlaku
salah. Dan kita dalam bab akidah ni kita tak nak kemungkinan salah. Sebab apa? Iktibar dia adalah di akhirat. Mana akhirat ni ada dua perkara je yang kita akan dapat, syurga atau neraka. Tak betul la ilaha illallah, macam mana nak masuk syurga? Kan? Maka hanya ada tempatnya syurga, satu lagi neraka. Maka ini adalah benda serius. Maka semata-mata terjemah Tuhan, kita takut benda ni bahaya di akhirat. Dan perasaan takut ni harus, kita kena ada perasaan takut gini. Kerana berlaku silap faham kepada anak cucu kita, kita kata tiada Tuhan melainkan Allah, dia pun silap faham. Kalau dia tak silap faham, baguslah, alhamdulillah lah. Tapi kalau dia silap faham macam mana? Maka di sinilah kita mesti kena memberi penjelasan kepada anak cucu kita dan diri kita sendiri. Kena adanya penjelasan ini. Iaitu semata-mata Tuhan, bahaya. Maka sininya tidak ada yang berkuasa melainkan Tuhan, melainkan Allah. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Yang ada dalam gambaran orang yang menyebut tiada Tuhan melainkan Allah, biasanya gambaran dalam kepala dianya adalah tidak ada Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa melainkan Allah. Biasanya gitu. Ataupun seumpama itulah. Apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada makhluk. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada makhluk. Maka makna ini dengan maksud Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala yang memberi rezeki, Allah Ta'ala yang menghidupkan, Allah Ta'ala yang mematikan. Bolehlah, semua sekali kemungkinan lah terjemahan dia. Cuma yang takut silapnya Gana, iaitu menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berkuasa melainkan Allah, tetapi dalam bab ibadah, doa, boleh je kita minta pada selain Allah. Ini yang bahayanya. Yang selain pada Allah Ta'ala, kita boleh minta doa kepada mereka. Mohon kepada malaikat ke, roh-roh yang gaib ke, tiba-tiba jadi boleh. Minta dengan mereka-mereka ini. Golongan-golongan yang gaib. Dan ini seperti mana yang kita sudah bincangkan sebelum pada ini, iaitu jelasnya syirik pada Allah Ta'ala. Perbuatan itu adalah perbuatan yang syirik pada Allah Ta'ala. Macam mana mengucap la ilaha illallah sehingga sanggup lagi, masih lagi tak tinggal syirik. Padahal perkataan ini adalah perkataan bentuk penafian. Perkataan yang bentuk penafian. La ilaha illallah. Tengok pada perkataan Muhammad Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang Rasulullah tak ada bentuk penafian. Sungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Tapi bila terhadap Allah Ta'ala, guna perkataan nafi. Kata saksi kita guna perkataan nafi. Kita tak sebut kalimah syahadah, Allah berkuasa. Hanya Allah berkuasa. Allah Tuhan kita. Itu bukan kalimah saksi. Walaupun perkataan itu benar juga. Tak salah pun sebutan tu. Allah berkuasa, Allah mencipta, Allah Tuhan kita. Salah tak salah. Tapi itu bukan kalimah syahadah. Kalimah syahadah la ada perkataan nafi. Tidak ada. Tidak ada, mana penafian adalah penafian syirik. Mana la ma'bud dengan makna penafian syirik pada selain pada Allah Ta'ala. Kalau tidak nafi syirik, maka itu kita sebut apa sebenarnya kalimah syahadah apa yang masih lagi kita buat syirik. Maka menyebut la ilaha illallah, seperti mana dalam hadis, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang menginginkan dengan menyebut itu wajah Allah. Mana hanya wajah Allah Ta'ala. Mana hanya ikhlas, hanya mentauhidkan Allah Ta'ala saja. Maka ini yang dijamin masuk syurga. Orang yang dijamin masuk syurga yang menyebut la ilaha illallah.
Jadi kalau semata-mata sebut Allah Ta'ala Tuhan kita, Allah Ta'ala yang mencipta kita, Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita, dalam masa sama kita minta doa kepada selain pada Allah Ta'ala, maka itu bukan tauhid pada Allah Ta'ala. Kita masih lagi tidak menafikan syirik. Sebab tu di kalangan ulama ada juga yang tulis kitab akidah, dia tajuk dia dulu saya pernah mengajar, kitab tu nama Raddul Isyrak, penolakan syirik. Dan dalam kitab tu diceritakan semua amalan-amalan syirik dan cara nak mengatasi dia lah yang ada disebut dalam tu. Kita kalau ada masa insya-Allah lah kita boleh bincang dan kita boleh belajar lah kitab tu. Nama kitab tu Raddul Isyrak, penolakan syirik. Kerana dalam tu ada beritahu perkara syirik. Kenapa? Kita nak tahu tauhid mesti kena tahu syirik. Mana mesti kita kena tahu apa yang benar, apa yang salah. Yang benar adalah tauhid, yang salah adalah syirik. Maka inilah Quran, dan Al-Quran itulah juga Al-Furqan. Furqan itu memisahkan yang hak dengan batil. Yang hak itu adalah tauhid, yang batil itu adalah syirik. Oleh itu, yang seperti mana yang saya disebutkan tadi, tidak lengkap kalau semata-mata menyebut tiada Tuhan melainkan Allah. Tidak lengkap. Kalau semata-mata kita sebut gitulah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu kadang-kadang orang yang masuk Islam, dia tak boleh hanya sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia kena sebut dalam bahasa Arab. Sebab yang bahasa Arab tu betul, yang dia terjemah tu kurang lengkap. Maka kekeliruan boleh jadi akan berlaku. Maka dia sudah masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam kerana dia mengucap la ilaha illallah. Bukan semata-mata sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi bila sebut la ilaha illallah, maka dia kena mengetahui apa yang dia sebutkan. Maka sinilah tiada Tuhan melainkan Allah, yang sebenarnya adalah maksud tiada Tuhan yang layak disembah, diibadahkan padanya, diabdikan diri padanya, dijadikan kita menjadikan hamba padanya. Mana mengabdikan, kita mengabdikan diri hanya pada dia. Diminta doa hanya pada dia. Maka itulah maksud la ilaha illallah. Mana kalau ada menyebut la ilaha illallah, maka mesti difahami bahawasanya tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Dan termasuk juga dalam bab ibadah semua sekali. Ibadah semua sekali termasuk doa. Ibadah dan doa tidak ada kepada selain pada Allah Ta'ala. Makanya tidak bolehnya kita buat ibadah kepada selain pada Allah Ta'ala. Dan kita tak boleh berdoa minta kepada selain pada Allah Ta'ala. Tak boleh. Dan perbuatan itu akan syirik pada Allah Ta'ala. Perbuatan yang mana doa minta kepada selain pada Allah Ta'ala, itu jelas syirik pada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak menyebut tentang makna ilah. Kalau saya nak bacakan semua tu banyak sangatlah. Macam saya dah cek pun memang banyak. Di antaranya sini saya pilih yang sesuai lah. Di antaranya seperti firman Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. فَاعْبُدُونِي. Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ada ni belakang. Iaitu, dan kami tidak mengutuskan sebelum kamu wahai Muhammad mir rasulin sebarang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa yang wahyu itu? Annahu la ilaha illa ana. Tidak ada ilah melainkan ana, melainkan saya, melainkan aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Tengok.
rentetan daripada perkataan la ilaha illa ana, selepas tu ada menyebut fa'buduni. Dan ini sesuai dengan ayat yang lain ada sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dengan manusia melainkan supaya mereka itu ibadah hanya pada aku. Ibadah hanya pada Allah Ta'ala. Maka sini ada bentuk perintah. Perintah hanya ibadah kepada Allah Ta'ala sahaja. Fa'buduni, salah terjemahan. Bagi siapa yang terjemahkan semata-mata tak ada guna perkataan hanya ataupun semata, ataupun sesuai dengan makna lafaz itulah, maka sembahlah aku. Tak ada beritahu aku sahaja. Sahaja itu adalah terjemahan yang tepat. Terjemahan yang kurang tepat, fa'buduni, dia hanya terjemah maka sembahlah aku. Maka ini akan jadi rosak perkataan la ilaha illa ana tu pun akan rosak. Dan sini hanya sebut nama Allah Ta'ala, hanya sebut damir mutakallim Allah saja, maka itu isyarat kepada tauhid. Isyarat dengan makna mentauhidkan ibadah hanya pada Allah Ta'ala. Maka ini jelas-jelas yang seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. La ilaha illa ana, diterangkan, dijelaskan, fa'buduni. Makna la ilaha illallah adalah ibadah pada Allah sahaja. Maknanya menafikan syirik pada Allah Ta'ala, menafikan ibadah kepada selain pada Allah Ta'ala. Maka inilah huraian tauhid yang sebenar la ilaha illallah. Ada di kalangan ulama dia menggariskan panduan untuk la ilaha illallah ni, dia buat garis panduan tauhid terbagi pada 3 bahagian. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita ambil pada 2 perkara yang mula-mula lah, iaitu rububiyah. Jadi kalau hanya mensyarahkan la ilaha illallah dengan makna rububiyah saja, maka itu jadi kurang tepat. Sebab rububiyah yang disebut tak akan jadi rububiyah sahaja, melainkan dengan maksud uluhiyah. Rububiyah, uluhiyah ni apa? Rububiyah ni hanya berkaitan apa yang Allah Ta'ala bagi pada makhluk. Uluhiyah tu apa? Uluhiyah juga makna dia yang satu lagi, ubudiyah. Pengabdian diri hanya pada Allah Ta'ala. Maka ubudiyah ataupun uluhiyah itu berbentuk apa yang makhluk kena buat kepada Allah Ta'ala. Yang mana seperti mana ayat yang saya sudah baca tadi, fa'buduni, ataupun ayat satu lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaknya aku cipta jin dan manusia melainkan supaya mereka itu sembah. Mana mentauhidkan Allah Ta'ala dalam bab ibadah. Maka perhatian sini, sekiranya terjemah ilah dengan perkataan Tuhan semata, serta sudah difahami bahawa maksud ia adalah ma'bud. Okey, kalau kita dah biasa dah, kita pun sebut Tuhan, gitu je lah terjemahan. Ataupun semaknanya lah. Maka itu tidak merosakkan akidah tauhid. Tidak jadi rosak. Hanya saja disebut di sini kerana berlakunya kekhawatiran, takut berlaku, kemungkinan berlaku. Tak jelas faham rububiyah, uluhiyah ataupun yang saya bincang tadi, ataupun dengan mana apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, bagi pada makhluk, dan apa tanggungjawab makhluk kepada Allah Ta'ala, yang mana ada dalam perkataan la ilaha illallah. Maka kalau tak faham itu, maka boleh dengan mudah saja terima syirik. Walaupun dia sudah Islam dah, walaupun dia sudah mengucap kalimah syahadah dah. Tetapi kalau orang itu mengucap kalimah syahadah dengan la ilaha illallah yang sebenar, seperti mana mafhum lebih kurang apa yang kita dah bincang dah ni, maka akan sukarnya untuk dia tu buat syirik pada Allah Ta'ala. Kalau dia nak buat apa, dia akan buat dosa je lah. Dia buat dosa. Tapi syirik pada Allah Ta'ala, dosa syirik dia tak buat, tapi dosa-dosa lain itu biasalah manusia buat. Tetapi syirik pada Allah Ta'ala, dosa yang paling besar,
dia tidak akan buat. Kerana dia tahu syirik pada Allah Ta'ala masuk neraka. Buat dosa, harus saja Allah Ta'ala boleh ampun. Mana kalau dia ni malas sangat, haruslah dia tu dapat masuk syurga sekiranya Allah Ta'ala ampun dosa dia. Tapi bila dia buat dosa, bahayalah dia di akhirat kerana dia akan dihisap amalan-amalan dia. Maka tak tahulah lepas ke tidak lepas. Sebab itu rahsia. Kerana Allah Ta'ala bukan tahu sekadar rahsia perbuatan kita, Allah Ta'ala tahu sampai ke rahsia hati kita yang sebenar. Kita buat amal tu amal yang jenis syirik ke atau tidak. Maka sini saya nak beritahu, mudahnya seseorang itu syirik pada Allah Ta'ala kalau semata-mata sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Mudah untuk jadi syirik. Bagi siapa? Bagi orang-orang awam lah. Bagi orang-orang yang tak pernah belajar lah. Tapi kalau orang yang sudah belajar, itu tidak mudah walaupun dia sebut tiada Tuhan melainkan Allah, tak berdegih apa, tak ada masalah lah dianya. Sini hanya disentuh kepada di kalangan orang awam yang lemah-lemah. Yang lemah dari segi ilmu lah. Tak pernah tahu ilmu, syahadah pun tak tahu apa. Sebab kata tiada Tuhan melainkan Allah, itulah okeylah, itu Islam lah. Setakat tu je lah. Maka pengetahuan yang sebenar tidak tahu, maka kemungkinan akan berlaku syirik. Kemungkinan, walaupun sekarang dia tak syirik pada Allah Ta'ala. Tetapi bila dia bertemu dengan susah sukar, mana boleh jadi dia akan minta doa kepada selain pada Allah Ta'ala. Minta doa pada Allah Ta'ala, aku nak doa macam mana minta pada Allah Ta'ala. Aku dosa banyak lah, aku buat itu, buat ini. Minta dengan wali lah supaya doa untuk kita. Minta dengan wali lah, wali tak apa, kita minta dengan direct dengan wali tak apa. Minta dengan Allah Ta'ala, direct ni malu sikit. Jadi akan berlakulah syirik-syirik selepas pada tu. Kerana tidak jelas makna ilah tadi. Tidak jelas kita sebenarnya kali mengucapkan la ilaha illallah adalah bentuk menafikan syirik. Kalau dia tahunya bahayanya syirik, nampak pelik sikit yang jadi ini kenapa pula jadi minta doa pada selain pada Allah Ta'ala. Tak perlu dia fikir banyak, tak perlu dia kena tanya ustaz-ustaz yang alim ulama. Minta doa kepada kubur, tak payah belajar tinggi, mana dia dah tahu la ilaha illallah pun dia dah tolak dah. Kenapa pula nak minta orang dalam kubur? Nak minta dengan orang yang sudah mati. Kenapa? Nak minta dengan jin syaitan, nak minta dengan hantu, nak minta dengan jembala, nak minta dengan dewa, nak minta dengan tok wali, roh-roh wali. Kenapa pula nak minta dengan mereka? Sebab tu kalau kita dah jelas yang ni, tak perlu belajar tinggi-tinggi pun, dia dah tahu. Walaupun dia tak tahu nak menjelaskan, paling kurang, kenapa nak kena minta doa kepada ni? Kenapa pula kena buat ibadah ke Tok Syekh ni? Kenapa pula kita kena sibuk-sibuk dengan Tok Syekh ni? Minta doa, kena minta lah dengan Tok Syekh ni. Tok Syekh ni masa hidup dia dulu, mulut masing. Dia doa apa saja semua jadi. Maka sekarang ni dah dia mulut masing, dia mati dah, kita minta dengan dia lah. Kita pergi kubur dia. Minta lah apa-apa. Maka adalah minta itulah, minta inilah. Yang minta nombor ekor pun ada. Itu berlaku. Dan kenapa berlaku benda gini? Kerana la ilaha illallah pun tak jelas. Bila la ilaha illallah tak jelas, dia belajar Al-Quran pun kalau masih lagi tidak tahu benda ni, maka tak jelas juga. Mari perkataan la ilaha illallah, dia pun okey, biasa je lah. Mana dah faham? Dah faham dah bagi dia. Tetapi tak sefaham yang sepatutnya. Lepas tu benda ni susah ke nak faham? Senang je. Tauhid bukan benda yang susah nak faham. Bukan orang tu kena IQ tinggi dulu barulah dia boleh faham tauhid. Tauhid ni benda jelas. Benda yang satu dengan yang banyak. Satulah senang. Banyak susah. Susah kita nak fikir pasal banyak orang. Banyak benda. Banyak Tuhan. Banyak yang nak kena minta doa kepada orang lain. Yang selain pada Allah Ta'ala. Itu susah. Minta yang satu itu senang. Sebab ada kaedah-kaedah dia dah. Allah Ta'ala kata bangun solat malam. Kita bangun solat malam. Bulan puasa doa makbul. Kita doa bulan puasa. Pada waktu nak berbuka puasa, doa makbul, kita doa masa tu. Masa solat, doa makbul, maka kita minta doa masa solat. Dan amalan yang kita buat apa semua sekali itu, kalau kita berkeinginan ke apa-apa, kita minta terus dengan Allah Ta'ala, tak seperti solat pun, Allah Ta'ala makbul juga doa.
Dan setiap keadaan kita, walaupun kita dalam keadaan wuduk ke, tanpa wuduk ke, dalam keadaan kotor ke, ataupun dalam keadaan tidak kotor ke, kita doa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan terima doa kita. Kotor yang saya maksudkan sini, kotor dari segi contohnya dia dalam berlumuran dengan kekotoran. Masa tu dia minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, tengah kerja penuh kotor tubuh badan dia minta, ya Allah, bagilah senang kerja aku. Dia dalam keadaan penuh darah di tubuh dia, kena aksiden ke apa ke, dia minta, ya Allah, selamatlah aku, panjanglah umur aku ke apa ke. Dia, itulah doa-doa dia lah. Mintalah segeranya marinya orang-orang yang terdekat aku. Minta dengan Allah Ta'ala. Tak kira setahun seperti dia kena duduk atas tikar sejadah dulu, kena solat 2 rakaat dulu ke apa, tak perlu pun, dia hanya terus doa minta pada Allah Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala guna perkataan ujibu. Dalam banyak-banyak perkataan ini yang Allah Ta'ala guna perkataan ujibu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menerima doa orang yang doa minta pada aku. Dalam ayat lain yang mana Allah Ta'ala sebut doalah nescaya Allah Ta'ala makbulkan. Tetapi ayat ni Allah Ta'ala guna perkataan makbulkan dahulu. Ujibu, aku akan makbulkan. Doa siapa? Orang yang minta doa kepada aku. Terbalikkan, terbalik syarat dia panggil. Bila orang tu minta, sepatutnya bila tu di depan, tapi dia letak di belakang. Maka tu isyarat apa? Cepatnya Allah Ta'ala nak memakbulkan doa. Maka bila orang tu tahu dengan jelas benda ni, nak minta dengan Allah Ta'ala tu sangat mudah. Nak dibandingkan dengan minta dengan Tok Syekh tu kena susah payah, nak naik kereta kita, nak kena pergi ke cari kubur dia, cari kubur mana dia, kena bagi bunga ke apa ke, kena ada amalan tertentu, susah belaka. Tapi dengan Allah Ta'ala, amalan yang tauhid itu mudah bila diketahui dengan ilmu. Akan susah sekiranya tanpa ilmu. Jadi sini sambung, illallah. Makna illallah. Makna illallah iaitu melainkan Allah. La ilaha tadi dah jelaskan, illallah. Kecuali Allah, melainkan Allah. Itu makna dia. Iaitu sini dengan maksud penetapan ibadah dan doa hanya layak untuk Allah Ta'ala semata, tidak menjadikan sekutu buatnya. Nah, ini pun dah huraikanlah sikit sebanyak daripada la ilaha sebelum pada ni kan. Tapi sini saya nak sentuhkan illa situ. Illa. Nafi itu satu, penafian. Penafian layaklah apa semua tadi yang saya dah beritahu dah. Kemudian adanya illa lagi. Illa ni maknanya, kalau dalam bahasa Arab dia panggil hasar. Ya, yufidu ma'nal hasar. Dia memberi faedah makna hasar. Hasar ni makna dia batasan pengecualian. Illa sini dengan makna batasan pengecualian. Iaitu, yakni di sini pengecualian itu hanya Allah Ta'ala semata. Nak buat ibadah ke, nak buat doa ke, hanya Allah. Hanya Allah. Hanya Allah Ta'ala saja boleh kita minta doa, banyak mana pun tak apa. Buat ibadah banyak mana pun tak apa. Dan mestinya ibadah yang syariah lah. Doa pun doa yang syariah. Dan selain pada Allah Ta'ala tidak mempunyai sebarang kelayakan. Batasan ini merangkumi sekalian makhluk. Bila adanya illa sini, kecuali semua, tak ada sesiapa pun. Maka sini nak jelaskan, maka tidak layak disembah melainkan Allah Ta'ala semata, tidak malaikat. Malaikat pun tidak. Tidaknya Rasul, tidaknya Nabi, tidaknya sahabat-sahabat Nabi, tidaknya waliullah, tidaknya golongan syuhada, dan tidaknya anak cucu Nabi, dan tidaknya orang-orang saleh, dan tidaknya orang-orang alim, dan semua yang lain daripada itu. Tak kiralah siapa yang kita anggapnya dia tu hebat, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, pun tidak semua sekali. Mereka-mereka ni pun tidak. Batu, kayu, patung, apa semua sekali itu lagilah tidak. Maka semua sekali itu tidak diminta doa kepadanya. Penafian ini adalah penafian mutlak semua sekali. Tidak dikecualikan siapa-siapa, walaupun orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalipun, tidak layaknya dia kita minta doa kepada dia. Tidak layak.
Nak buat ibadah kepada dia pun tidak layak, nak minta doa kepada dia pun tidak layak. Firman Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, bagi tahu pada manusia lah maknanya, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agama yang dibawa oleh aku, maka ketahuilah aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembah yang lain daripada Allah. Tetapi sini betul lah, walakin a'budullah alladhi yatawaffakum. Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum. Sini ada silap eja sikit. Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah. Yang mana dia ni ada kuasa apa? Kuasa mematikan kamu. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan diperintahkan kepada aku termasuk di kalangan orang yang beriman juga. Tak bolehnya Nabi itu tidak beriman. Nabi pun kena beriman. Nabi yang mula-mula sekali kena beriman pada Allah Ta'ala. Dan diperintahkan kepada Nabi supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka itu Nabi. Nabi pun mentauhidkan Allah Ta'ala. Kesimpulan kandungan makna kalimat tauhid tadi, pertama adalah penafian sembahan, ibadah kepada selain Allah. Kedua, penetapan bahawa hanya Allah Ta'ala saja yang layak disembah. Ketiga, kewajipan manusia tauhid pada Allah Ta'ala saja. Yang keempat, tauhid ini juga dengan makna ikhlas dan dipanggil tauhid uluhiyah, ubudiyah, seperti mana yang saya dah ceritakan tadi. Mana ini kesimpulan kandungan makna la ilaha illallah, 4 perkara. Iaitu menafikan sembahan, menetapkan bahawasanya Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah, mana nafi dan tetap dalam satu masa. Sebab walaupun perkataan nafi, dia juga dengan makna isbat, iaitu penetapan bahawanya Allah Ta'ala sahaja yang layak. Bukan kata dengan Allah Ta'ala sekali tak layak, bukan gitu. Mana penafian sembahan kepada selain pada Allah Ta'ala, menetapkan hanya Allah Ta'ala saja yang layak disembah. Dan yang seterusnya nak beritahu, kewajipan bagi kita yang menyebutkan ini mentauhidkan Allah Ta'ala. Bila sebut kena tauhid. Jangan tipulah persaksian kita, maka kita kena mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan tauhid ini dipanggil juga ikhlas. Ikhlas seperti mana pelajaran yang lepas, minggu lepas kita ada bincang tentang ikhlas. Dan dipanggilnya tauhid uluhiyah, ubudiyah. Istilah-istilah di kalangan ulama-ulama akidah. Kemudian yang makna perkataan Muhammadur Rasulullah. Perkataan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Perkataan ini menyentuh tubuh badan manusia yang bernama Muhammad. Yang mana dia itu yang terpilih. Mana yang dia itu yang dipilih. Sebagai salah seorang daripada Rasulullah, iaitu utusan Allah. Maka itulah makna Muhammadur Rasulullah. Dan tugas dia sebagai Muhammadur Rasulullah, ayat ini, lafaz kalimah jumlah ini kita boleh tahu dengan tugas dia sekali. Tugas dia apa? Menyampaikan risalah Allah. Kerana dia sebagai utusan mestilah dia itu menyampaikan risalah. Apa yang dia diutuskan dengannya. Sebagai kalau postman, maka mesti ada surat lah. Juru hantar surat. Maka mesti kena mestilah dia bila itu dia tu sebagai postman, maka mesti adanya daripada orang lain. Orang lain yang hantar. Jadi di sini bukan nabi daripada nabi, yang dari sebenarnya sekali adalah daripada Allah. Sebab risalah itu adalah risalah Allah.
Yang mana Allah Ta'ala pilih dia sebagai Nabi, Rasul yang terpilih. Yang mana Allah Ta'ala utuskan dia sebagai Rasul untuk membawa risalah Allah untuk disampaikan kepada manusia semua sekali selepasnya. Dan tidak ada Nabi lagi selepas pada dia. Mana Nabi situ mana yang Nabi baru lah. Tidak ada lagi yang Nabi baru selepas pada dia. Ini yang terkecualinya Nabi Isa lah. Itu tak perlu. Nabi Isa pun dia termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi mana dia adalah khatam nabiyyin, dia penyudah bagi Nabi. Mana Nabi Isa tu kira-kira dia di zaman lain. Lepas tu Nabi lain tak ada. Nabi Khidir tak ada. Semua tak ada. Walaupun di kalangan ulama ada bahas panjang lah pasal Nabi Khidir lah apalah. Kalau Nabi Khidir lah termasuk sini lah. Jadi sini pun tidak termasuk Nabi Khidir. Nabi Khidir tu yang lain. Dan dia tu sudah mati lah. Dan perbincangan dia sudah mati tu ada bahasan dia yang panjang lebar lah. Tapi daripada guru saya dan termasuk saya sendiri menolak bahawasanya Nabi Khidir itu hidup. Sebabnya satu perkara. Paling pentingnya satu perkara. Poin utama kenapa orang naknya Nabi Khidir itu hidup. Di sini saya lari tajuk sikit lah. Orang kata Nabi Khidir itu hidup. Soalannya kalau dia hidup kenapa? Kalau dia hidup sungguh kenapa? Yang susah kita tu kalau Nabi Khidir itu hidup tu kenapa? Maka sebenarnya kali inilah yang kita kena tengok. Kenapa yang disibuk sangat Nabi Khidir itu hidup? Maka berlakulah di kalangan orang-orang masyarakat manusia ni, masyarakat orang awam ni, mereka ni guna perkataan Nabi Khidir hidup, maka dia naknya mengiktirafkan apa yang dia buat tu lah. Dia dapat ilmu daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir yang ajar. Jadi aku ni orang yang rapat dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir nak rapat dengan kita macam mana lah. Dengan Nabi Musa pun Nabi Musa kena perambat. Kita ni setara mana hebat dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa sendiri pun tak layak. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi. Last kali kena perambat gitu ya. Tak layak ada duduk belajar dengan Nabi Khidir. Itu Nabi Musa, kita setara mana? Kita setara mana? Jadi kita ni hebat dah boleh jumpa-jumpa dengan Nabi Khidir lah apalah. Sebab tu yang ada almarhum pelajar saya dulu, dia ada beritahu, dulu dia orang amal yang kerana didakwa, ada amalan zikir lah. Kerana didakwa bila amal zikir-zikir tertentu akan datangnya Nabi Khidir akan mari melawat dia. Bila sampai kepada tahap waliullah, dia sudah dianugerahkan sebagai waliullah, maka Nabi Khidir akan merasmikan dia tu sebagai waliullah. Dan bila Nabi Khidir mari, Nabi Khidir akan tanya dia satu perkara. Kamu nak minta apa dengan aku? Dan inilah poin. Saya kata itulah poin. Itulah syaitan. Jadi nak suruhnya kita minta doa kepada Nabi Khidir. Jadi minta dengan Nabi Khidir, yang datang tu siapa? Nabi Khidir ke siapa? Lepas tu kenapa pula nak jadi susah payah kita nak cari doa Nabi Khidir pula? Apa guna ayat Quran yang mana ada sebut tak perlu pun, tak ada sebut pun Nabi Khidir. Kalau kamu nak doa, carilah Nabi Khidir ke kerana kau. Tak ada ayat-ayat sebegitu. Maka kenapa pula jadi kena bersusah dengan Nabi Khidir? Sebab tu itu jadi masalah. Jadi Nabi Khidir pun termasuk jugalah dalam bab ini orang salah gunanya Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak begitu pun, tidak akan mengajar ilmu syirik pada Allah Ta'ala pun. Tetapi masyarakat orang awam inilah yang mensyirikkan Allah Ta'ala guna Nabi Khidir. Yang mana dia itu, Nabi Khidir itu, dia adalah seorang Nabi yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang mana dalam surah Kahfi pun ada sebut biiznillah, semua dengan izin Allah Ta'ala. Itu tauhid pada Allah Ta'ala. Dia tahu bahawasanya ini daripada Allah Ta'ala, bukan mari daripada dia sendiri. Lepas tu orang lain duduk sibuk nak jadi macam Nabi Khidir, ada ilmu laduni. Itu karutlah. Jadi tugas dia menyampaikan risalah Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW, tugas dia adalah menyampaikan wahyu Allah. Yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia untuk manusia semua sekali. Bermula di zamannya hinggalah ke hari kiamat. Walaupun dia sudah meninggal dunia. Tapi ilmu dia sampailah kepada kita sekarang. Itu apa? Antaranya Al-Quran dengan Sunnah. Sampai pada kita sekarang. Firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua. Diutuskan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang menghidupkan, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya. Dan ikutilah Dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Ini secara jelasnya Allah Ta'ala melantik Dia menjadi Rasul. Maka sebab itulah kita mengiktirafkan dengan kalimah syahadah. Dan akhir ayat ada disebut ikutlah Dia. Ikutlah Dia. Wattabi'uh. Dan hendaklah kamu ikut Dia. Kita dalam hidup ni, kita kena ada ikutan kita. Jadi ikutan kita siapa? Ikutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka apa saja syariat Allah Ta'ala, perintahnya, larangannya, semua sekali diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Jadi ayat ni secara jelasnya, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa kepada kita, sampaikan kepada kita, kita ambil lah. Dan apa yang Nabi larang kita buat, kita tinggal terus. Wattaqullah, dan hendaklah takut pada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tu sangat azab sisaan Dia yang Dia nak bagi kepada orang yang ingkar. Dan dalam firman Allah Ta'ala lagi, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak memperkatakan sesuatu tentang agama Islam menurut kemahuan pendapatnya sendiri berdasarkan hawa nafsu. Tidak. In huwa illa wahyun yuha. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidaklah lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, bukan saja-sajanya dia nak sebut, main-main sebut je Al-Quran daripada diri dia. Maka ini jelas-jelas dia ni sebagai utusan Allah. Bila utusan Allah, kita kena letakkan dia ini kepada kedudukan yang tinggi. Taraf dia adalah taraf pesuruh Allah. Jangan pula melebihi taraf pesuruh Allah yang pergi pada tahap Tuhan. Jangan pergi pada tahap yang patut disembah, yang patut diminta doa pada dia. Itu jadi Tuhanlah pula dia. Maka kita kena letakkan dia sesuai pada tempatnya. Maka itulah keadilan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, kita menzalimi Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih, dalam riwayat Muslim ada beritahu, riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Apa yang telah aku larangi kalian, maka jauhilah. Dan apa yang ku perintahkan kepadamu, maka kerjakanlah dengan semampu kamu. Sesungguhnya umat sebelum kamu binasa kerana mereka itu banyak bertanya. Banyak bertanya benda yang lain pada ilmu lah. Dan sering berselisih dengan para nabi. Berselisih dengan para nabi, berselisih dalam bab akidah, dalam bab hukum syariat. Syariat sepatutnya buat gitu, dia pergi buat yang lain. Benda yang tauhid, sepatutnya yang tauhid dia buat syirik. Benda yang sunnah dia pergi buat bid'ah. Benda yang halal dia buat haram. Benda yang haram dia buat halal. Maka akan jadinya berselisih gitu.
Dan kita ikutnya apa yang Nabi perintahkan itu sekadar apa yang kita mampu laksanakan. Sebab tu ayat dia disebut fafa'alu minhu mastata'tum. Hendaklah kamu lakukan semampu yang kamu boleh laksanakan. Sebab berlakunya ketika mana nak amal itu tak dapat. Nak amal perkara-perkara tertentu itu tak dapat, terhalang dengan sesuatu. Bila terhalang, maka kita buat yang semampu yang kita dapat. Contohnya solat berdiri, tak boleh solat berdiri, solat duduk. Solat berdiri pening kepala, solat duduk. Nah gitulah, kewajipan asal solat mesti kena berdiri. Tapi keadaan-keadaan tertentu solat duduklah. Itu contoh. Maka ingatlah bahawasanya Nabi Muhammad SAW dia adalah manusia. Nabi Muhammad ini dia adalah manusia. Dia seorang manusia yang layak ke atasnya sebagai sesuai dengan keadaan fitrah seorang manusia biasa. Sebab itulah tak pelik cerita-cerita yang beritahu tentang jasad Nabi. Jasad Nabi ini bernyawa, berdarah merah. Lepas tu tubuh Nabi, kulit Nabi tidak kebal. Tidak kebal dari sebarang luka kerana berlakunya peperangan, adanya luka-luka pada Nabi SAW. Dan Nabi SAW dia manusia yang mana ada ketika tubuh dia sehat, ada ketika tubuh dia tak sehat. Dan dia mengantuk, dia adanya ketika lapar, dahaga. Dan dia berhajat kepada qada hajat. Seperti kencing, berak dan sebagainya. Kemudian dia itu adanya letih. Dia kena adanya tidur, masa yang dia kena tidur. Dan beristeri dan sebagainya. Banyak lagi semua sekali menunjukkan dia itu sebagai seorang manusia. Oleh kerana itu, Nabi SAW tidak memiliki sebarang kuasa sakti. Seperti apa? Seperti boleh terbang, boleh berjalan pantas, melebihi kadar fitrah lah maknanya. Mata pula tembus ke dinding, boleh nampak yang di sebalik dinding ke apa ke. Dan seumpamanya lah. Silap faham tentang Nabi Muhammad SAW ini, kalau ada fahaman ini, boleh menyebabkan berlaku syirik. Kalau silap faham. Padahal syirik itu bukan daripada ajaran Nabi. Bukan Nabi ajar pun. Dan tidak patut sesiapa pun membuat tuduhan. Nabi SAW menyuruh manusia ni beribadah kepadanya dan berdoa minta kepadanya. Ini lagilah melampau. Firman Allah Ta'ala, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Tidaklah patut bagi seorang nabi, seorang manusia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kitab ugam dan hikmah serta pangkat kenabian. Kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadikan orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah ataupun bersama Allah lah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin, yakni yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan ia tidak pula patut menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Patutkah ia menyuruh kamu dengan kekufuran sesudah kamu menjadi orang Islam? Dah jadi orang Islam, suruh syirik guna nabi, guna malaikat, buat apa?
Itu seperti mana jelasnya mafhum ayat itu dalam surah Ali Imran ayat 80. Namun begitu tidaklah dinafikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang di kalangan Rasulullah. Itu tidak dinafikanlah. Dan tidaklah sifat manusia itu merendahkan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Tidak sama sekali. Firman Allah Ta'ala, Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Bezanya apa? Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Jadi kesimpulan kandungan makna Muhammad Rasulullah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Dia yang terpilih. Tugasnya yang kedua adalah tugasnya menyampaikan risalah Allah. Kita kena tahu tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah. Maka daripada Muhammad Rasulullah juga kita kena tahu kewajipan kita semua beriman dengan Nabi. Dan bila beriman dengan Nabi, iaitu satu lagi perkara, iaitu kewajipan manusia mengikut sunnah Nabi. Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu semua sekali adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan kita semua sekali, bila kita menyebut Muhammad Rasulullah, kita dapat tahu dengan jelas dia bukan Tuhan, yang Tuhannya adalah la ilaha illallah, iaitu Allah sahaja. Muhammad Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Dia orang kerja Allah maknanya. Dia adalah satu orang hamba Allah. Dia itu adalah seorang hamba yang ditugaskan, hamba Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan ilmu Allah kepada kita semua. Dan kita kena faham perkataan hamba. Sebab di kalangan puak-puak Berelwi dan puak-puak akidah, kadang-kadang puak-puak akidah Nur Muhammad juga sini, mereka duduk sibuk duk kata Muhammad ini bukan hamba. Dia kata Muhammad itu adalah nur. Bahkan Nabi Muhammad itu bukannya bashar, bukannya manusia. Bahkan ia itu adalah nur. Dia kata gitu. Bukannya manusia, bahkan ia adalah nur. Dan dia pun sibuklah akidah Nur Muhammad dia. Sehingga kan dalam hadis yang dia bawa tu pula, Nur Muhammad dengan Allah Ta'ala, Nur Allah Ta'ala tu berbalah sampai menangnya Nur Muhammad, kalahnya Nur Allah Ta'ala. Hebatnya Nur Muhammad itu. Sebab itulah dalam bab itu pula kita kena bahas tentang hadis lah. Hadis itu dalam Musnad Abdul Razak ada sebut. Tapi kalau ada masa mungkinlah kita akan bincang benda tu lah. Tapi itu lagi tajuk daripada pembahasan yang kita nak dibincangkan sini. Cuma selepas pada ni kita akan adanya perbincangan tentang syarat syahadah. Itu insya-Allah untuk kuliah kita minggu depan lah. Kuliah kita minggu depan akan bincangkan tentang syarat-syarat syahadah. Sebab sebut kalimah syahadah pun kena adanya syarat-syarat yang kita perlu ketahui. Sampai sini saja dulu pengajian kita untuk hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.